Anak, beritahu anak dia sakit, dia tak pergi pun. Kalau beritahu cucu dia demam, kalau tak pergi malam ni, pagi besok pergi. Power cucu tu dia ada. Sebab mungkinlah power cucu ni sebab ialah masa jadi ayah dulu tak jaga sangat anak tu, nak cover kan. Itu secara psikologi begitu. Sebab itu kita cover. Sebab itu benda yang cucu minta mesti dapat. Itu contoh. Ini secara psikologinya begitu. Okey, itu baru habis yang pertama kan. Pertama sekali, itulah di antara perkara. Maknanya kita kena belajar sejarah hidup baginda. Yang keduanya yang kita nak bincang hari ini ialah tentang apa yang Nabi bawa kepada kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam ini merupakan manusia agung sebenarnya, yang disebut oleh pengurusi kita tadi. Kepada dunia sebenarnya, kepada manusia. Misi para nabi dan para rasul ni satu sebenarnya, iaitu untuk membina insan. Misi para nabi dan para rasul ni ialah untuk membina manusia, arkitek manusia. Mesej dia ialah untuk membina manusia. Sebab itu dalam tulisan saya, apabila saya mendefinisikan manusia, mendefinisikan pendidikan, itu ialah satu proses memanusiakan manusia. Pendidikan itu ialah satu proses memanusiakan manusia seutuh dan setuli. Sebab kita bukan nak merobotkan manusia, kita bukan nak menghaiwankan manusia, kita juga bukan untuk memalaikatkan manusia. Kita nak membentuk manusia itu seadanya manusia. Itu konsep dia. Maknanya, sebab itu daripada Adam sampai hari kiamat, mesejnya ialah manusia. Sebab manusia ni yang menentukan perjalanan sejarah. Sebab itu mercu tanda sejarah manusia ini ialah kelahiran para nabi dan para rasul. Daripada Adam sampai hari kiamat itu, maknanya kehadiran Nabi itu sebagai mercu tanda sejarah kemanusiaan. Sebab itu baginda, kehadiran baginda itu ialah untuk merubah manusia, membina manusia yang benar-benar berkualiti. Manusia berkualiti itu ialah bertunjangkan pertama sekali ialah manusia yang berakidah, berkepercayaan, kenal Allah. Kenal Allah dengan cara yang betul-betul difahami. Sebab orang ni kalau dia kenal Allah, dia kenal, tahu diri dia sebenarnya. Kenal Allah, insya-Allah dia tahu diri dia ni siapa. Sebab itu kalau kita tengok ayat Al-Quran, apabila Allah membincangkan beriman dengan Allah, seringkali digandingkan dengan akhirat. Maknanya manusia yang baik, dia tahu diri dia siapa, dan dia tahu dia nak pergi ke mana. Itu sebenarnya hebat mana pun kita kena fikir macam tu. Nak pergi ke mana kita. Sebab itu beriman dengan Allah dan hari akhirat tu seringkali digandingkan. Kita ni insya-Allah laku doa jadi baik sikit. Oleh kerana kita fikir soal syurga neraka, kita fikir soal dosa pahala. Kalau perkara ni dah tak ada dalam pemikiran kita, haru biru lah manusia ni. Itu contoh dia. Maknanya nak beritahu bahawa kita nak bentuk manusia yang berakidah, berteraskan kepada tauhid. Sebab itu masa saya belajar dulu, akidah tu tak ada, ilmu tauhid. Itu masa sekolah rendah. Sebab nak menunjukkan elemen tauhid itu sebagai asas keimanan dalam konteks seorang Muslim. Orang zaman dulu tuan-tuan, walaupun belajar tak tinggi, tapi kepercayaannya mungkin mantap sebenarnya begitu. Sifat 20 kadang-kadang hafal orang zaman dulu. Walaupun taklah bincang secara falsafah sangat, tapi asas kepercayaan itu kukuh. Sebab itu walaupun kita dijajah sejak daripada 1511,
dan kita akhirnya merdeka pada tahun 1957, hampir tidak ada seorang Melayu yang keluar daripada Islam. Pada masa penjajahan hampir tidak ada. Kalau ada pun isu Natra, itu pun jadi isu negara pada masa itu. Seorang Belanda yang jadi anak angkat orang Terengganu ingin dimurtadkan, jadi isu negara. Ramai juga orang kita yang jadi komunis, tapi mereka tidak murtad, tak keluar daripada Islam. Rashid Maidin, silap lebih warak daripada saya kan. Buat pondok ke selatan Thailand tu, duduk tu. Saya sebut ni bukanlah nak bela dia orang tu, nanti jadi isu pula kan. Ustaz ni macam sokong pula komunis. Satu bab pula. Satu lagi gerangan simpati kepada komunis. Saya nak tunjukkan bahawa mereka tidak kafir begitu, walaupun ideologi politiknya ala komunis. Tidak sebagaimana sekarang ini kan. Tidak sebagaimana Lina Joy, tidak sebagaimana Aisyah Bukhari. Itu yang kita tahu betul. Maknanya sebab itu orang merosakkan umat Islam ni dengan merosakkan akidah dia. Tak percaya kepada seluruh rukun iman, tak percaya kepada sebahagian daripada rukun iman. Sebab itu kita harus bina orang yang betul-betul berakidah. Maka lahirlah orang seperti Bilal bin Rabah. Kualiti imannya cukup hebat, tak handsome sangat, tapi azannya terangkat ke langit. Berbanding dengan seorang sahabat yang ingin sangat azan kerana suaranya sedap, tapi diriwayatkan malaikat turun pada hari berikutnya, tanya baginda, kami tak dengar suara azan lagi. Ke hampa semua tak semayang? Lebih kurang macam itulah, cakap Arab macam tu. Nabi kata takkanlah tak semayang. Nabi tak semayang, tapi bagaimana malaikat yang duduk di atas tidak mendengar suara. Maknanya kualiti suara orang tu ialah kualiti keikhlasan dan keimanan, bukan suara fizikalnya begitu. Contohlah, okey, Bilal bin Rabah. Lepas tu lahirlah generasi yang hebat. Kalau selain daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, saya selalu sorot pemimpin yang hebat di zaman Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni zaman dia mewah, tapi dia membuang kemewahan untuk diri dia dengan kalau syarat nak jadi pemimpin. Bukan hanya dia saja yang tak mewah, isteri dia pun diberikan pilihan, nak jadi isteri khalifah yang tak mewah ataupun nak jadi anak khalifah yang kaya. Sebab isteri dia itu anak khalifah, kaya lah zaman dulu. Semasa beliau ingin meninggal dunia, dia cuma ada satu pakaian saja. Itu Umar bin Abdul Aziz kan. Saya tengah study Umar bin Abdul Aziz, nak buat buku sebenarnya. Dah siap dah saya rasa. Tapi oleh kerana kita tak boleh terbit sendiri, lambat sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz menarik. Umar bin Abdul Aziz dia berjaya menghapuskan kemiskinan di zaman dia. Tak ada seorang pun yang layak menerima zakat kerana faktor miskin di zaman dia. Oleh kerana proses pembasmian kemiskinan itu bermula dengan diri dia, kan? Sebab pemimpin hebat biasanya dia tidak kaya, tapi rakyatnya kaya. Pemimpin hebat dia tidak kaya, tapi rakyatnya kaya. Sebab itu Sayyidina Aisyah menceritakan, rumah baginda pernah 3 bulan tak pernah dihidupkan api kerana tak ada apa yang nak dimasak. Itu hebat juga. Maknanya iman yang begitu. Lahir orang yang tak ada kepentingan apa-apa sebenarnya. Lahir orang seperti Sayyidina Umar, hampir tidak malam survey mana orang miskin, sendiri pikul gandum. Sendiri pikul gandum. Pembantu nak bantu, engkau jangan ngada dia. Dia tak cakap macam tu lah, lebih kurang. Dia kata, biar aku teruk sekarang daripada aku teruk di akhirat nanti. Sebab itu Sayyidina Umar memperingatkan puteranya, jikalau ada orang yang ingin melantik engkau jadi khalifah, jangan terima jawatan itu. Cukup dengan seorang Umar saja yang mungkin masuk neraka kerana tidak melaksanakan keadilan. Itu tahap Sayyidina Umar, tuan-tuan. Maknanya apa yang dilakukan tu didasarkan kepada dorongan iman.
Apa implikasi iman dia? Apa implikasi